لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung surah seterusnya, suratul Ankabut. Al-Ankabut ni laba. Surah yang diturunkan di Mekah, surah yang diturunkan. Hubungi surah ni dengan surah sebelum ni, suratul Qasas. Iaitu Allah SWT bagi tahu dalam surah ni, dunia ni tempat ujian. Dunia ni tempat ujian. Dan tuntutan daripada Allah, masuk ujian Allah SWT supaya kita mujahadah, bersusah payah mengharungi semua ujian. Surah ini tuntutan daripada Allah SWT supaya kita bersusah payah, bermujahadah dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah SWT jadikan. Sama ada ujian takwini ataupun ujian tasyri'i, semua itu daripada Allah belaka, daripada Allah SWT. Siapa dia faham bahawa dia hanya mahu jadi hamba Allah, jadi beriman dengan Allah ni, dengan tidak ada apa-apa ujian, maka itu satu kesilapan. Satu kesilapan. Dan surah ni sebagai jawapan kepada iskal dalam surah Qasas. Mereka, Allah SWT masih lagi berkait dengan pertanyaan daripada Quraisy, daripada orang Mekah. Tak, kalau kami bukan tak sikut tak, Quran yang diturunkan itu perintah Allah, tapi kalau kami ikut bahaya pada kami. Jadi ini Allah tak nak bagi tahu. Tidak dapat tidak dah. Akhir surah ni pun tetap perkara yang sama juga. Allah SWT sudah ambil iktibar. Surah ni mukadimah dia, dan semua kisah rasul-rasul pun Allah SWT tunjuk ke sudut semua ujian belakang, semua diuji belakang. Mukadimah surah ni pun begitu juga. Jadi hamba Allah yang baca kitab Allah, dia kena faham bahawa untuk jadi hamba Allah ni bukan iman pada Allah, bukan iman yang statik, tak ada gapa-gapa. Dia akan ada ujian. Dia akan ada ujian. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kali keberapa mari alif lam mim? Baqarah, Ali Imran. Ini kali ketiga mari alif lam. Tentu dia ada makna yang lebih kurang. Alif lam mim Baqarah, alif lam mim Ali Imran. Begitu juga alif lam mim dalam surah Al-Ankabut. Hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat dia. Hasiban nasu an yutraku. Tapi memanglah surah Baqarah pun tetap ujian juga. Wala nabluwannakum. Begitu juga surah Al-Imran pun Allah nak bagi tahu tetap hakikat ujian juga. Ini pun mukadimah lagi. Hasiban nasu an yutraku. Adakah manusia menyangka? Hasibah ni bukan zanna. Hasibah ni lebih tinggi lagi daripada zan. Kata zan luas Arab. Zan ni sangkaan. Sama ada kurang daripada 50% ataupun atas 50%. Tapi tetap zan, sangkaan. Hasibah ni kira-kira. Adakah manusia hisab, sebab itu dipanggil dalam bahasa ilmu hisab, ilmu kira-kira. Allah nak hasiban, adakah manusia mengira? Mana dalam kira-kira dia tu tak ada. Ujian, adakah manusia mengira an yutraku, bahawa dia akan dibiarkan mengikut dakwah dia berkata amanna, yaqulu amanna wahum la yuftan, sedangkan dia tidak diuji oleh Allah SWT. Adakah dia mengira begitu? Tak kira-kira dia lagu tu dia ingat nak bila jadi hamba Allah, bila dia kata ni amanna, bila dia beriman dengan Allah, bila dia kata dia beriman dengan Allah, setakat tu ya. Tak, Allah nak beritahu, adakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan bila dia dakwa dia ni orang mukmin, orang beriman. Wahumlah, belum lagi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala bagi tahu walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum mereka. Kita telah baca dah kisah daripada Nabi Nuh lagi.
Dan Nabi Ibrahim diuji, semua Nabi, semua Rasul diuji belaka. Nabi kita sendiri pun diuji, para sahabat. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada kita, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji orang sebelum mereka. Bahawa ujian ni sunnah ilahiyah, sunnah daripada sunnah. Fala ya'lamanna Allahu alladhina, untuk Allah SWT zahirkan siapa yang benar-benar jujur dengan Allah. Dan wala ya'lamanna al-kadhib, supaya Allah dapat zahirkan siapa dia yang kadhibin, dusta dalam dakwah dia. Ini hikmah daripada ujian. Kalau tidak, semua setara belaka, semua setara belaka. Tak. Batu Ibnu Sirin bagi tahu, manusia sebelum mari ujian sama ya belaka. Nak tahu iman dia lagu mana bila mari ujian. Am hasibal ladzina ya'maluna, kemudian Allah Taala bagi tahu, ada orang yang melakukan kejahatan, tidak mahu beriman dengan Allah, tidak mahu tunduk pada Allah. Adakah mereka mengira bahawa, adakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahawa an yasbiquna, bahawa mereka boleh lepas daripada kami, boleh terlepas daripada kami? Tak. An yasbiquna, lepas daripada hukum kami. Sa'a ma yahkumun, Allah bagi tahu, sungguh buruk apa yang mereka nak buat dosa. Tak akan terlepas. Mana ada boleh terlepas? Tak, dunia boleh terlepas, akhirat tak ni. Dunia boleh celika, bijak dia tak. Tapi mati belakang ada Allah SWT belakang. Nak lagi mana? Man kana yarju, kemudian Allah Taala tawarkan pada orang yang beriman, man kana yarju liqa Allah, siapa dia memang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah, ketahuilah Allah Taala umum, fa inna ajalallahi la'at, waktu berjumpa dengan Allah pasti akan datang, pasti akan datang. Wallahu huwas samiul alim, Allah ni Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsihi, siapa dia bermujahadah betul-betul nak jadi hamba Allah, maka mujahadah dia tu untuk diri dia sendiri. Allah Taala tak dapat manfaat. Nah, Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa. Inna Allah lawani, Allah Ta'ala maha kaya daripada semua manusia, semua makhluk. Walau bagaimanapun, walladzina amanu wa amilus salihati, siapa yang benar beriman dengan Allah, melakukan amal soleh, maka jaminan daripada Allah, lanukaffiran anhum sayyi'atihim, kami akan maafkan kesilapan dia. Tengok Allah beritahu, kami akan ampun. Walanajziyannahum, dan kami akan balas ahsanal ladzi kanu ya'malun, lebih molek lagi daripada apa yang mereka buat. Kemudian wawasainal insan, ayat ni Sa'ab bin Malik, sahabat besar di Mekah ni bagi tahu, Allah SWT uji dia, seperti mana dalam surah Ankabut cerita ni, sahabat diuji, ajib, kena dengan ibu bapa ni, diuji dengan ibu bapa, semua uji, ujian dengan suasana, ujian dengan ibu bapa, ujian dengan keadaan masyarakat. Ini Allah Taala bagi dua, wasainal insan, perintah Allah, kami wasiat kepada manusia, Allah bagi tahu supaya buat baik pada ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa mereka berusaha supaya syirik dengan Allah, antu syirik habis, supaya syirik dengan Allah, ma laysa laka bihi, bukan berdasarkan ilmu, maka fala tuti'huma, tak boleh ikut. Ibu bapa pun tak boleh ikut. Islam kemahan. Sebab tu kita stand, kita kemah dengan ibu bapa, kemah. Isteri dengan suami ni kena dengan orang yang mana kena taat, kan? Isteri kena taat pada suami, anak kena taat pada ibu bapa, rakyat kena taat pada pemerintah. Kita buat jangan pada ramai pula. Tengok dalam Islam kita kemahan. Nabi bagi tahu, kalau ada orang yang boleh sujud pada manusia, boleh sujud pada manusia lain, Nabi bagi tahu sudah pasti akan perintahkan seorang isteri sujud pada suami. Tapi kalau suami dia buat zalim, suami dia suruh dia bercanggah dengan perintah Allah SWT, isteri boleh cerah suami, boleh pergi jumpa tak kuadir, dia tak boleh ikut, dia tak boleh buat alasan, dah suami saya suruh. Tak macam ada orang kita dah buat takkan tuduh, suami saya tak pergi pakai tuduh, ikut, okay lah. Kalau suami suruh bercanggah ni tak, dia boleh pergi jumpa tak kuadir, boleh fasah, boleh tak kuadir tu boleh cerah bagi pihak isteri. Ni agama kita. Padahal kalau ikut ketaatan paling tinggi sekali isteri. Tapi tengok, begitu juga anak. Tak ada Nabi bagi tahu dalam hadis kita baca ke tak, ibu bapa di syurga. Tak. Siapa ada dua ibu bapa, dia ada dua pintu syurga. Redha Allah, redha ibu bapa, redha Allah. Tapi kalau mereka suruh syirik dengan Allah, maka tak boleh ikut. Tak. Bahkan tengok salah ni. Tak. Bila ibu nak bagi tahu pada anak dia, nak supaya semaya rumah, semaya Jumaat tak? Semaya Jumaat. Mak nak semaya dengan alung nak semaya Jumaat. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kena semaya masjid juga. Bercanggah dengan khilaf, dengan sunnah Nabi, dengan perintah Allah, tak boleh ikut.
Kecuali kalau sakit lah mak kita sakit tak ada orang jaga. Tak. Sunnah sembahyang dengan mak. Sunnah sembahyang bukan dengan mak. Sembahyang orang sakit ni satu sunnah juga. Tak. Meninggalkan jemaah dan sembahyang dengan orang sakit ni, tak. Orang sakit yang tak ada orang jaga lah. Kalau ada orang jaga tak boleh. Orang sakit tak ada orang jaga dia. Perlu kan sentiasa mantap. Tak. Sunnah. Jadi ni agama kita. Sebab tu kita kena jelas. Ni Allah SWT bagi usul. Tapi tak boleh ikut dia, tapi tetap kena buat baik. Atas kafir pun tengok, kena buat baik. Bukan dengan emosi, bukan dengan agama. Tak. Ni agama kita. Buat baik pada ibu bapa walaupun kafir. Tapi kalau dia suruh syirik, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Sebab apa? Ilayya marji'un. Dunia tempat ujian. Kepada aku marji'un. Tempat kamu semua kembali. Pada Allah lah kembali. Asalnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fa unabbiukum, maka aku akan bagi tahu pada kamu bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kamu buat. Lepas tu kalau kita sudah jelas, isteri dengan suami pun ada hak dia, anak dengan ibu bapa pun ada hak dia, pemerintah rakyat dengan pemerintah pun dia ada hak dia juga. Maka dengan orang lain, dengan ustaz, dengan tok guru, semua telah ada lagi ada hak dia. Biar kita jelas. Tak. Sebab kita tak sebab lepas ni mari ujian agak. Tak. Tak ada Allah dan Rasul tak ada juga. Ikut orang lain juga. Ikut orang lain juga. Walladzina amanu wa amilus salihat. Ada sekali lagi bagi tahu siapa yang beriman dan beramal soleh. Berujian ke dunia berujian. Allah SWT bagi tahu siapa dia beriman dan beramal. Dua kali ni atas tu 10 sini lagi. Takkid Allah Taala suka. Orang yang mana dalam apa keadaan taat pada Allah. Dan udkhilannahum fis salihin. Kami akan masukkan mereka di kalangan orang yang soleh. Orang yang soleh. Wa minan nas, ada di antara manusia yang mana mulut kata beriman dengan Allah, tapi bila dia diuji dah oleh kerana pertahankan perintah Allah SWT ni, maka dia jadikan ujian itu fitnatan nas, dia jadikan ujian manusia pada dia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Tak patut Allah Taala bagi kita. Sa'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat di Mekah masuk Islam kan. Dia ni seorang anak yang mana taat pada bapa, sayang pada mak dia. Dah. Ma'ruf. Jadi bila dia masuk Islam kan, mak dia tahu. Jadi mak dia kecewa dengan dia. Jadi mak dia pun bagi tahu pada dia. Dia kata, tak usah ikutlah Muhammad. Dah. Baliklah pada milah kita asal. Dah. Membuat kamu telah mengguris hati, kata saya. Dia kata, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh ikut dia. Mak dia kata, kalau mu tak si keluar daripada agama Muhammad, dia kata aku tidak akan makan. Aku tidak akan makan sehingga aku mati. Dia semua orang tahu bahawa mu jadi penyebab aku mati. Mu jadi anak yang derhaka yang menyebabkan bunuh mak dia. Baik kan? Sahabat Malik bagi tahu. Jadi mak dia tak makan. Mak dia tak makan. 3 hari tak makan. Mak dia bila tak makan lemah. Jadi lemah dah. Lepas tu 3 hari lagi, seminggu mak dia tak makan. Tak. Mak dia keadaan begitu teruk sekali. Dia apa mak dia? Dia kata la taf'ali ya ummah. Wahai ibu, tak sebab ginilah. Dia kata kalau kamu ada nyawa 100 nyawa, sosok mu mati gini aku tak akan keluar. Dia buat kan. Tengok kan. Ayat ni turun selepas ucapan dia. Selepas ucapan dia. Ini jumpa Nabi. Kalau kamu ada 100 nyawa, musuh aku keluar daripada agama Allah SWT, aku tidak akan keluar. Allah tak nak kena. Ini walak benar-benar dengan Allah SWT, dia Rasul. Payah ni kan sebenarnya payah. Keadaan tu. Tapi sahabat, sebab tu demon ni boleh duduk dengan Nabi, orang yang cukup berkualiti. Tapi ada di kalangan manusia. Ayat ni di Mekah juga kan. Bukan pasal munafik dah. Ni biasa bila orang main uji kan. Ada makhluk Islam tak tahu bila dia diuji, dipukul, tak disebab, tak diazab, maka mari waham dia tu. Maka dia fikir tak ujian manusia ni, azab manusia seperti mana azab Allah. Azab Allah Subhanahu taala. Sedangkan azab Allah ni dah, azab Allah ni lah ke mana azab Allah? Azab Allah tengok dalam Quran benda ni. Kan azab Allah. Tak mati dah. Azab manusia ni tak. Sebab tu dalam kena azab ni kita tak boleh mikir ni soalnya Allah SWT tak bagi bantuan pada kita ni macam dengan azab. Jangan. Sebab syaitan akan waham kita. Sebab tu kena rapat dengan kita Allah. Bila kita tahu azab Allah lagu mana ke tak? Kena azab ni tak ada apa. Azab manusia, azab atas dunia ni paling tinggi sekali mati.
mati. Tak ada dah. Tapi azab akhirat tak ada mati. Tak tengok surah Ibrahim kita baca ke tak? Minumnya daripada mimma insadid, daripada nanah, daripada air luka. Dia tajak nak minum tu pun bertahun-tahun tu bukan boleh minum lalu. Dia bila nak minum ya tajarruhu yakadi yusil. Bila mereka nak minum ke, hampir-hampir tak boleh nak telan. Tak busuk, tak beracun, macam-macam. Ya tajarruhu wala yakadi yusil wa yatihi al-maut. Itu kematian tu sekeliling tapi tak mati. Wa ma huwa bimayyit, Allah beritahu. Sekali-kali dia tidak akan mati, azab semata-mata. Tak semata-mata. Kalau kita campur dengan ayat lain, Allahu akbar. Tak. Jadi kemurkaan Allah, azab Allah tu begitu dahsyat lagi. Tapi orang yang mana Allah iman yang lemah ni, bila mari ujian lagu ni tak tahan. Mereka jadikan ujian tu, azab tu seperti mana azab Allah SWT. Tapi wala in ja'a nasrun min rabbik, bila mari bantuan daripada Allah SWT, dia lah bersungguh kata inna kunna ma'akum, kami bersama dengan kamu. Awalan sallahu bi'alami ma fi suduril alamin. Bukankah Allah Taala tahu apa yang ada dalam dada orang manusia? Allah Taala tahu belakang. Tak tahu belakang. Wala ya'lamanna Allah, pasti Allah Taala akan zahirkan orang yang benar-benar beriman. Wala ya'lamanna al-munafiqin, dan Allah Taala akan zahir siapa dia nifak dalam hati dia. Ada nifak dalam hati dia. Wa qala alladhina kafaru, berkata orang kafir. Ini ujian dia ni. Ini Allah Taala cerita ni, apa sebahagian orang mukmin ni bila kena azab ni jadi lagu ni. Sebab orang kafir kata dia azab dia, lepas tu kata lagi ni, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu, berkata orang kafir pada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami. Takut ke? Bagi tahu tak boleh jalanmu sesat, nanti Allah tak nak marah, Allah SWT masuk ke neraka. Wal nahmil khatayakum, tengok dia jawab. Orang kafir jawab, tak apalah, kesilapan kamu tu kami tanggung. Jangan bagi akhirat tak aku tanggung, mengikut aku sudah. Ni. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in. Tidaklah mereka akan tanggung dosa orang lain ni sedikit pun. Tak ada. Masing-masing setiap orang tanggung dosa dia sendiri. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka pendustaan. Wala yahmilun athqalahum wa athqalan ma athqalihim. Pasti sekali mereka akan tanggung dosa mereka sendiri, wa athqalan ma athqalihim. Beban dosa dengan dosa orang lain. Dosa sebab perbuatan dia, akibat daripada perbuatan dia. Setiap orang ni bertanggungjawab terhadap dosa dia, terhadap perbuatan dia, kesal bagi amalan dia, ajaran dia. Wala yus'alunna yawmal qiyamah, dan mereka akan ditanya pada hari kiamat bukan apa yang mereka reka. Mereka ada-ada kan. Kecil tentang Allah, tentang akhirat, tak apalah, ikut kita sudah. Akhirat nanti kau tanggung, tak apa dosa demo. Tak semata-mata nak suruh orang tu murtad, semata-mata nak suruh orang tu tinggal kan jalan Nabi ni. Jangan. Tak ada. Setiap orang ni bertanggungjawab terhadap amalan, kita kena faham. Tak, kena faham. Terpeti tanggung ikut dia. Kita ikut ya, terpeti suruh. Tak patut. Ada sekali dengan dia. Tak, mana ada jenis. Tak, kesilapan kita dia tanggung. Tak ada. Kalau kita ikut dia sekali dengan dia. Tak ada. Tak. Dia ada ni kita bagi tahu dalam masalah qadi. Dan masalah qadi. Hak tu pun, masalah qadi pun kalau berkenaan dengan hak adami tak boleh dosa juga. Nabi bagi tahu dah, sebab qadi kalau salah boleh sah pahala. Kalau betul boleh 2 pahala. Itu tu qadi. Qadi ni hakim lah, dia kena sesat. Tu pun Nabi bagi tahu siapa dia tipu oleh kerana hujah dia lebih kuat lagi, sebenarnya bukan hak dia. Siapa dia balas, Nabi bagi tahu kan adalah dia. Nabi sendiri putus. Walaupun Nabi buat putusan. Nabi putusan ni hak awak, sebenarnya bukan hak dia. Tapi oleh kerana dia pandai kemukakan bukti-bukti dia, orang ni tak pandai. Jadi dia boleh ambil hak tu. Sebenarnya bukan hak orang ni, hak si A, si B pandai datangkan hujah. Nabi bagi tahu walaupun Nabi sendiri buat putusan. Harta ni milik dia ni. Tak boleh. Nabi kata siapa dia ambil juga ke tak? Sebenarnya dia ambil api neraka. Dia bukan putusan qadi tu dia jadi betul lalu. Tok qadi tanggungjawab muka dia, kita tak tahu, mana boleh. Bayar kan? Tu Nabi bagi tahu. Ni Nabi sendiri buat putusan. Mana ada? Tak. Mana ada? Kecuali bukan masalah hak adami, masalah fatwa-fatwa perbalahan yang tidak melibatkan hak, pun begitu, masing-masing setiap orang yang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Walaqad arsalna, kemudian cerita bermula ayat 14 ni, ulang sekali lagi kisah para anbiya. Allah Taala mulakan dengan Nuh. Semua ujian belaka.
Tak, semua ujian berlaku. Walaqad arsalna Nuhan ila, sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaum dia. Cukup Allah nak bagi tahu ke apa? Falabitha fihim alfasanatin illa 50. Nabi Nuh duduk bersama kaum dia dakwah tu, Allah nak bagi tahu apa? 1000 kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Mana 950 tahun. Selepas 950 tahun barulah fa akhadahumut tufan. Allah Taala timpa ke tufan. Tak. Banjir taufan. Wa hum zalimun, dekat mereka zalim. Kami selamatkan Nabi Nuh wa ashabas safin, dan orang naik kapal. Wa ja'alnaha, kami jadikan kisah Nabi Nuh ni ayatan lil alamin, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Maksudnya asal. Wa Ibrahim, begitu kisah Nabi Ibrahim. Allah nak cerita, wa Ibrahim idz qala liqaumihi. Begitu kan Nabi Ibrahim ketika mana baginda bagi tahu pada kaum dia, "Ubudullah wattaqu", sembahlah Allah, takutlah kamu pada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum, itu lebih baik untuk kamu sekiranya kamu mengetahui. Sebenarnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu authanan, authan. Wa takhluquna ifka, yang kamu cipta mengikut rakaat kamu semata. Tak. Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu selain daripada Allah itu apa dia? Authanan. Authan apa dia? Jamak bagi wasan. Wasan ni apa dia? Huk kita cinta, huk kita kagum, huk kita memeruk sehingga kita langgar perintah Allah SWT ni. Wasan belakang. Wasan belakang. Kita cinta pada seorang perempuan tak menyebabkan kita langgar perintah Allah SWT, maka dia tu wasan kita. Sebab tu dalam hadis yang bagi tahu kan tak, orang yang mana ketagih dengan arak, tak, dia seperti mana orang yang mana penyembah wasan. Tak. Mudmin khamar, mudmin, Nabi bagi tahu orang yang mana ketagih dengan arak ni balik akhirat dalam keadaan dia ni sembah wasan, semua selain daripada Allah SWT. Mana gapo dia ketagih ni meruk dalam hati dia. Jadi beza wasan dengan sanam. Gapo dia? Wasan ni benda dalam hati, benda yang mana kita cinta, kita kagum sehingga kita langgar perintah Allah SWT. Benda ni dia cerita lah. Sebelum nak sembah matahari ni dia cerita tentang kelebihan matahari sehingga jadi orang meruk. Tak. Baru dia jadi sanam, baru dia jadi mahala. Sebenarnya apa yang kamu semua selain daripada Allah tu ausanan wa takhluquna ifka, dia kamu jadikan dia tu rakaat kamu, sembahyang kamu tu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang yang kamu semua selain daripada Allah tu la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki untuk bagi bantuan pada kamu rezeki, tak ada. Maka fabtahu indallahi rizqa, carilah, mintalah daripada Allah rezeki. Wa'budu, sembahlah hanya dia, bersyukurlah untuk dia, ilaihi, kepada dia kamu akan dikembalikan. Wa in tukadzibu faqad kadzdzab, sekiranya mereka mendustai kamu wahai Muhammad, Allah bagi kembali semula. Faqad kadzdzaba min qablikum, sesungguhnya umat-umat sebelum Mekah, sebelum orang Mekah ni pun telah mendustai rasul-rasul. Tidaklah tugas rasul ni melainkan al-balagul mubin, menyampaikan dengan jelas. Awalam yarau kayfa, mereka tidak perhati bagaimana Allah SWT jadikan. Allah yang mulakan kejadian, kemudian Allah yang akan ulang semula kejadian. Dan bagi Allah ni mudah ya. Kul, katakanlah, berjalanlah kamu di atas muka bumi, fanzur, perhati kaifa bada'a, bagaimana Allah Taala mulakan ciptaan dia. Kemudian Allah SWT yang yunshun nasyatal ukhra, kemudian Allah SWT yang bangkitkan bangsa lain selepas dia binasa kan. Innallaha, sesungguhnya Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Allah Taala boleh azab siapa yang dia kehendaki, dia boleh bagi rahmat pada siapa yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, kepada dia semua orang akan kembali. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wala fis sama, kamu tidak akan dapat melepaskan diri, tidak dapat menyelamatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada di bumi ataupun di langit. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Walladzina kafaru bi ayatillah, siapa dia kufur dengan ayat Allah, dengan perintah Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika ya'isu min rahmati, itulah orang yang sudah putus asa dengan rahmat aku, dan itulah orang yang mana azabun alim. Allah Taala bagi tahu, tengok susah Nabi Ibrahim, tidak ada jawapan kaum dia kepada Nabi Ibrahim. Malaikat mereka kata apa? Uqtulu, bunuh Nabi Ibrahim atau membakar dia. Ni tak? Ni surah ni penuh dengan mujahadah. Kalau Nabi Nuh tadi 950 cukup dah mujahadah, masa dah cukup dah mujahadah. Nabi Ibrahim bila tegur kaum dia, tegur ayah dia, tegur raja dia, maka cedek apa dia? Bagi nyawa. Tengok ni. Sebab tak boleh buat alasan. Kan surah ni orang Mekah ni buat alasan. Kalau kalian beriman kami bahaya, kedudukan kami bahaya, nyawa kami bahaya. Tak. Allah kata tak boleh buat alasan. Tengok ni kisah-kisah. Berapa cerita Nabi Nuh, berapa cerita Nabi Ibrahim. Sebab ni ujian atas dunia ni.
Mujahadatul fitan, kita kena mujahadah bila mari ujian-ujian ni, kena mujahadah. Mujahadah ni apa? Sabar di atas kebenaran, di atas perintah dia, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun keadaan. Tengok Nabi Ibrahim, siapa korban? Tidak ada jawapan kaum dia kepada Nabi Ibrahim, mereka kata apa? Uqtuluh, bunuh dia. Hariquh, bakar dia. Lalu fa anjahullahu minan nar. Allah selamatkan dia daripada api. Dan demikian itu tanda kebesaran Allah untuk orang yang mana nak beriman. Wa qala innamat takhun, Nabi Ibrahim bagi tahu, tegur kaum dia ni apa? Sebenarnya kamu jadikan selain daripada Allah tu authanan, sebagai sembahan tu, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, kerana kamu cinta pada semata-mata masa hidup pada dunia ni. Tak meruk gitu sebab dia tokoh yang dia saya situ dia sembah tu. Sebab tu bila Nabi Ibrahim kritik dia nak marah benar sebab bunuh tu kan. Sebab ni tokoh-tokoh yang dihormati. Bila Nabi Ibrahim kritik, Allah Taala bagi tahu sebenarnya kamu jadi selain daripada Allah sebagai Tuhan itu sebenarnya kerana hubungan kasih sayang kamu masa atas dunia ni ya. Akhirat nanti summa yaumal qiyamah, kemudian pada hari akhirat yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kamu akan kufur, sebahagian kamu akan kufur pada sebahagian lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan kamu akan melaknat sebahagian kamu sebahagian lain. Ni Allah bagi tahu hakikat ni. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kamu semua dalam neraka. Wa ma lakum min nasir, tidak ada bagi kamu sebarang penolong. Ni Allah bagi tahu. Nabi Ibrahim royak pada mereka dengar begitu sekali. Datang mereka, tapi tak boleh kritik datuk nenek moyang ni bahaya. Tak sembahyang-sembahyang mereka ke tak. Tapi Nabi Ibrahim kena royak juga sebab perintah Allah. Dia tengok Nabi Ibrahim, Allah Taala rakaikan percakapan dia tak. Tidak ada jawapan kaum dia, malaikat apa dia? Tak bakar, bunuh dia. Ini yang dihadapi. Nabi Ibrahim telah sempurna. Nabi Ibrahim telah sempurna kan dari risalah yang Allah SWT minta dia Allah Taala lantik dia imam bagi kita. Allah Taala suruh kita ikut Nabi Ibrahim. Dan ini contoh Nabi Ibrahim. Sambung kisah Nabi Lut pula. Subhanallah, insya-Allah. Subhanallah.